Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan di antara perlawanan Perak menentang Johor Darul Takzim. Pada perlawanan ni Johor berjaya bantai dan belasah pasukan Perak 7-0. Ini menyebabkan pasukan Perak telah mencipta sejarah kekalahan terbesar mereka sepanjang menjalani Liga Super. Dan kekalahan ini juga adalah yang paling terbesar untuk season 2020 ni. Okey, untuk ulasan tentang game ni, kita mula dengan pasukan Johor. Kita mula tentang kekuatan dan kelebihan pasukan Johor. Yang pertama, pasukan Johor memiliki serangan ataupun memiliki variasi dalam melancarkan serangan. Yang mana pada perlawanan semalam kita dapat lihat bahagian serangan JDT menggunakan setiap sudut padang untuk melancarkan serangan ke arah pasukan Perak, berbanding pasukan Perak yang hanya menggunakan bahagian sisi kanan dan sisi kiri untuk melancarkan serangan ke arah pasukan Johor. Ini yang menyebabkan taktikal ataupun serangan-serangan yang dilancarkan oleh pasukan Johor gagal untuk dipatahkan oleh pasukan Perak. Sebab apa? Sebab pasukan JDT menyerang di pelbagai arah dalam padang tu, kan? Saat mereka serang kot kanan, saat mereka serang kot kiri, saat mereka serang kot tengah, saat mereka mula daripada pertahanan untuk attack, sehinggalah mereka berjaya menjaringkan gol awal melalui Afiq Fazail, yang mana serangan itu bermula daripada bahagian kiri. Ya, apa tengok bagaimana taktikal yang dilakukan oleh JDT. Apabila mereka tak dapat nak tembus pertahanan Perak, mereka cuba dengan pelbagai cara yang lain, bukannya mereka menggunakan taktik yang sama. Ini adalah kelebihan dan kekuatan pasukan Johor Darul Takzim sendiri. Yang kedua, mereka ada individu kualiti pemain yang lebih hebat ataupun lebih perform daripada pasukan Perak. Yang mana kita dapat lihat semalam, individu pemain yang bermain dengan baik adalah Leandro, Afiq Fazail, yang mereka berjaya menguasai bahagian tengah, dan mereka juga berjaya menggunakan bahagian tengah itu untuk mendominasi perlawanan bagi melancarkan serangan-serangan berbahaya ke arah pasukan Perak. Bahkan untuk bahagian serangan, yang mana kita tengok Diogo walaupun bermain sebagai penyerang, dia berjaya berassist 4 gol kepada rakan pasukannya sendiri. Ini membuktikan bahawa sebagai seorang penyerang, kita bukan sahaja untuk menjaringkan gol, tetapi boleh juga bermain sebagai playmaker ataupun sebagai holding play ataupun sebagai open game play kepada pasukan kita untuk menjaringkan gol. Perkara ini telah dibuktikan oleh Diogo disebabkan pengalaman yang dia ada, dan juga individu kualiti yang ada pada Diogo semalam membuktikan bahawa dia adalah pemain import yang memang bertaraf antarabangsa dan pemain import yang memang patut dibayar berjuta-juta oleh pasukan Johor Darul Takzim. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasukan Johor Darul Takzim mempunyai squad depth ataupun squad simpanan yang mana menyamai ataupun memang mempunyai sama performance dengan squad utama. Yang mana pada perlawanan semalam kita dapat lihat pasukan Johor menukar hampir separuh pasukan mereka di bahagian serangan, iaitu dengan membawa masuk Akhyar Rashid, Safawi Rashid, Nazmi Faiz, Syafiq Ahmad, Syamil Kuti Abah. Tetapi dengan perubahan player dalam skuad JDT semalam tidak mengubah apa-apa keputusan pun. Malah mereka berjaya menjaringkan 2 gol melalui Safawi Rashid dan Akhyar Rashid. Ini membuktikan bahawa skuad depth JDT adalah skuad depth yang memang sangat-sangat mantap, yang mana dibarisi pemain-pemain muda. Bahkan pemain-pemain muda ini adalah pemain-pemain yang berkualiti. Manakala bukan sahaja berkualiti, tetapi pemain-pemain simpanan JDT ini adalah pemain-pemain yang mewakili skuad kebangsaan. Jadi bagi saya, untuk skuad Malaysia pada beberapa tahun akan datang, masa depan mereka adalah cerah, yang mana kemungkinan Malaysia akan melayakkan diri untuk kelayakan Piala Dunia yang seterusnya jika pemain-pemain JDT terus konsisten dengan permainan seperti ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita dapat lihat barisan pertahanan JDT adalah sangat tenang, yang mana gandingan Aidil dan Mauricio sangat tenang mengawal asakan daripada Guilherme Di Paula dan Syahril Fikri. Itu pun untuk 5 ke 15 minit yang pertama sahaja. Itu adalah kekuatan dan kelebihan pasukan Johor Darul Takzim. Bagi kelemahan, saya rasa mereka tiada kelemahan pada perlawanan semalam, sehingga mereka berjaya menjaringkan 7 golan. Kemungkinan silap sikit tu ada dalam passing dan sebagainya, tetapi itu tidak menjadi masalah kepada pasukan Johor. Okey, kita pergi kat pasukan Perak pula, yang mana
pasukan Perak pada perlawanan semalam, untuk 5 ke 15 minit yang pertama, mereka bermain dengan memberi saingan kepada JDT daripada segi kualiti. Yang mana kita dapat lihat mereka bagi saingan juga dengan nak attack JDT kan. Tetapi sayang, saingan yang diberi tu hanya mampu bertahan 5 ke 15 minit sahaja. Tetapi selepas 15 minit tu, pasukan Perak seakan terumbang ambing apabila mereka tak tahu macam mana mereka nak tembusi pasukan JDT di bahagian pertahanan. Okey, kekurangan yang kedua untuk pasukan Perak adalah yang mana pada perlawanan semalam kita dapat lihat Guilherme Di Paula sebenarnya bermain dengan sedikit tamak, bukannya bermain sebagai satu tim. Bagi saya, seorang player tidak boleh membawa kemenangan kepada pasukan berbanding jika mereka bermain dengan memberi kepercayaan kepada rakan-rakan masing-masing. Tetapi untuk Guilherme Di Paula semalam, kita lihat dia dapat bola, dia nak bawa seorang-seorang di atasan. Mungkin saya rasa dia nak bawa seorang-seorang sebab tak ada backup daripada player-player belakang. Itu kekurangan juga untuk pasukan Perak. Yang ketiga, kualiti finishing yang dimiliki oleh pemain Perak adalah sangat-sangat di tahap yang kritikal. Kita dapat lihat semalam Syarif Fikri yang telah berubah posisi di bahagian sayap kanan mempunyai beberapa peluang keemasan, tetapi peluang tu gagal disudahkan disebabkan kualiti finishing yang dimiliki oleh beliau tak diimprove daripada zaman dulu lagi. Yang mana kita dapat lihat shooting dia meninggi kan dan sebagainya. Saya harap untuk pemain-pemain serangan Perak, mereka lebih banyak untuk meningkatkan mereka punya kualiti finishing penyudah mereka. Sebab apa? Sebab mereka dah ada speed, ball control yang sangat lawa. Tetapi sayang, bila sampai kat kotak penalti, finishing tak ada. Nak buat apa kan? Tak boleh gol. Sebab dalam bola ni, gol adalah penting. Walaupun gameplay yang cantik, tapi tak ada gol, tak memberi makna kepada pasukan kita. Itu yang ketiga untuk kelemahan pasukan Perak. Yang keempat, kelemahan pasukan Perak yang saya sangat-sangat nampak adalah mengenai decision making yang dibuat ataupun keputusan yang dibuat oleh goalkeeper Perak. Memang goalkeeper Perak adalah goalkeeper yang sangat muda, tetapi pada perlawanan semalam saya nampak goalkeeper Perak seakan-akan terpaku bermain dengan pasukan Johor Darul Takzim apabila dia banyak melakukan kesilapan mudah yang menyebabkan pasukan dia dibolosi, terutamanya melalui gol Ramadan Saifullah dan juga gol Cabrera yang mana hat-trick beliau tuan. Jadi saya rasa untuk goalkeeper Perak, dia perlu improve daripada melakukan making ataupun keputusan yang tepat bagi mengelakkan pasukan dia melakukan kesilapan kecil. Inilah yang patut mereka baiki. Yang kelima, untuk kelemahan pasukan Perak, saya nampak daripada segi mentaliti selepas mereka tewas ataupun mereka dibolosi sebanyak 3 gol, mental mereka sudah down. Yang mana kita dapat lihat permainan Leandro yang dikatakan sebagai seorang pemain import yang punya mental yang sangat kuat, tetapi selepas ketinggalan 3 gol lawan JDT di tempat JDT pula kan, memang mental dia sangat down dan perubahan gaya permainan dia pun sangatlah berlainan daripada perlawanan-perlawanan sebelum ni. Manakala untuk Terry Cacabin pun permainan dia pun agak berubah di bahagian tengah. Kemungkinan besar mereka merenui Partiban dan juga Karika di bahagian serangan. Untuk kekuatan pasukan Perak ataupun kelebihan pasukan Perak pada perlawanan semalam, apa yang saya nampak, perubahan taktikal yang dilakukan oleh Mehmet Djokovic apabila meletakkan Syahril Fikri bermain di bahagian sayap kanan dan juga Fido Sayadi bermain sebagai orang panggil attacking midfielder. Banyak membantu pasukan Perak untuk melancarkan serangan di awal-awal permainan 5 ke 15 minit yang pertama. Ini adalah satu peningkatan yang bagus apabila kedua-dua pemain ini mampu untuk membuktikan bahawa apabila coach menetapkan mereka di mana-mana posisi pun, mereka boleh bagi yang terbaik. Secara kesimpulannya, semalam adalah perlawanan yang memang untuk pasukan JDT, mereka adalah pasukan yang memang bertaraf antara bangsa dan sangat berkualiti dalam gameplay mereka berbanding dengan pasukan Perak. Itu sebab pasukan Perak kalah 7-0. Jadi kita dapat lihat yang mana duk kecam JDT kan. Sekarang mereka terpaksa akui bahawa Johor Darul Takzim adalah pasukan yang paling kuat dalam Malaysia. Kemungkinan besar mereka akan dapat kejuaraan yang ke-7 pada musim 2020 ni. Sekian, terima kasih.